Okey, Assalamualaikum. Hari ni cikgu hanya nak bagi refleksi ataupun nak menunjukkan cara macam mana kita nak menjawab soalan-soalan dalam buku aktiviti. Okey, walaupun tak semua yang menghantar, tapi setelah disemak, ada jugalah dalam 4-5 orang yang boleh menjawab dengan bagus. Okey, tahniah. Okey, yang tak boleh tu tak pernah nak bertanya macam mana, bagaimana. Okey. Ini mesej cikgu, so tolong kejar dinosaur dia. Nanti sekolah ni memang kono lah. Okey, siapa yang suka kejar dinosaur tu nanti dinosaur cikgu yang kejar dia nanti. Okey, tunggu nanti. Okey. Buka buku surat 23, tajuk dia adalah proses hidup mikroorganisma. Okey, pernyataan masalah dia dah beri dah. Bolehkah mikroorganisma bernafas? Jadi untuk tujuan ni untuk menunjukkan mikroorganisma apa? Bernafas. Itu sahaja. Tak boleh kata bernafas atau tidak. Kita tak ada buat perbandingan yeast tu satu yeast hidup, satu yeast mati. Tak ada. Okey. Yang bawah tu dia hanya satu dimasukkan dengan yeast, satu tidak dimasukkan dengan yeast. Jadi yang dimasukkan dengan yeast dia akan mengembang. Yang tak masuk dengan yeast dia tidak mengembang. Jadi tujuan kita buat eksperimen ni untuk menunjukkan mikroorganisma bernafas sahaja. Okey, dimanipulasi. Apa maksud dimanipulasi? Dimanipulasi ni apa yang berbeza? Kita tengok dekat sini. Apa yang berbeza dekat gambar rajah ni? Apa yang berbeza? Berbeza tu maknanya sebelum. Kita tengok yang belah kiri. Sebelum antara doh P dengan doh Q. Apa beza dia? Okey, kita tengok kat sini. Yeast kering ditambah ke dalam campuran P. Tapi campuran Q tak ada. Pemboleh ubah dimanipulasi, kita boleh tengok sebelum kita dapat hasil dia. Itu maksud dimanipulasi. Apa yang berbeza sebelum hasil tu berlaku? Jadi apa yang berbeza? Kehadiran yeast dalam adunan doh. Maknanya dekat P ada yeast, dekat Q tak ada yeast. Itulah dimasukkan pemboleh ubah dimanipulasi. Bergerak balas. Apa yang kita nak perhatikan? Kita nak perhatikan selepas. Maknanya selepas 30 minit apa yang berlaku dengan doh P? Dia akan mengembang. Selepas 30 minit apa yang berlaku pada doh Q? Tidak ada perubahan. Jadi apa yang kita nak tengok pemboleh ubah bergerak balas dia? Bagi perubahan saiz doh selepas 30 minit. Itu yang kita nak perhatikan. Kita nak tengok macam mana saiz doh tu selepas 30 minit. Okey, dimalarkan. Apa yang sama? Berdasarkan ayat yang diberi dekat sini, apa yang sama? Apa yang sama? Kuantiti gula dan tepung yang digunakan. Itu yang sama. Kuantiti gula dan tepung yang digunakan. Jadi kita kena tahu dekat sini dimanipulasi apa yang berbeza sebelum eksperimen dilakukan. Berbeza. Bergerak balas. Apa yang kita nak perhatikan selepas eksperimen? Apa yang berlaku selepas eksperimen? Dimalarkan. Apa yang sama sebelum eksperimen? Now kita tengok muka surat 24. Okey, lengkapkan. Dia kata perubahan saiz. Ada yang kata naik, tak naik. Okey, dalam istilah sains, naik tak naik tu adalah hanya lebih kepada meningkat atau menurun, itu lebih dari nombor. Okey, bila melibatkan saiz doh, kita tak sebut menaik, kita sebut mengembang. Biasanya mengembang. Okey, dia akan mengembang. Dan kalau dah tulis mengembang, bawah tu janganlah kamu tulis tidak mengembang. Dia tak ada istilah tidak mengembang.
Kalau dia tak ada perubahan, maknanya jawapannya tiada perubahan. Satu mengembang, satu tiada perubahan. Dia tak ada satu naik, satu tak naik. Satu mengembang, satu tidak mengembang. Dia tak ada perkataan tidak mengembang, tidak menaik. Itu salah. Okey, bila tiada perubahan, jadi jawapannya adalah tiada perubahan. Itu cara menulis apa yang kamu nampak. Ini adalah pemerhatian. Pemerhatian ni apa yang kamu nampak menggunakan 5 deria kamu. Mata, telinga, lidah, kulit. Itu masuk pemerhatian. Okey, inferen. Nyatakan inferen berdasarkan perubahan saiz. Okey. Kenapa berlakunya? Kamu boleh nyatakan P ataupun nyatakan Q, ataupun kita buat perbandingan. Perbandingan kita nyatakan P. Inferen ni adalah sebab. Kenapa? Kenapa P tu mengembang? Kenapa Q tu tidak ada perubahan? Okey. Jadi untuk menjawab inferen, kita kena nyatakan perbandingan. Doh P mengembang. Kenapa dia mengembang? Yeast bernafas. Kena beritahulah kenapa doh tu mengembang. Sebab yeast tu bernafas. Ada yang tulis dia mengembang kerana kehadiran yeast, tapi dia tak maklumkan yang yeast tu buat apa menjadikan doh tu mengembang. Kena menulis yeast tu bernafas. Itu kalau kamu buat P. Kalau buat D, tidak berubah kerana tiada yeast. Okey, boleh juga buat perbandingan. Doh P mengembang kerana yeast bernafas, manakala doh Q tidak berubah kerana tiada yeast. Sama ada kamu buat salah satu ataupun kita buat perbandingan. Okey, apakah fungsi gula? Gula, kenapa mesti letak gula? Gula adalah sumber makanan yeast. Sumber makanan yeast untuk bertumbuh. Macam kita, kenapa kita perlu gula? Untuk memberikan kita tenaga. Itu maksud dia. Gula tu sama macam fungsi tenaga supaya yeast tu boleh bertumbuh. Mengapakah air suam digunakan? Sebab air suam ni sesuai untuk pertumbuhan yeast. Sesuai untuk pertumbuhan yeast. Apa akan berlaku pada doh P jika air suam diganti dengan air yang mendidih? Doh P tidak akan berubah. Doh P tidak akan berubah kalau digunakan air yang panas yang mendidih. Kenapa kamu kata dia tidak berubah? Ni, sebab suhu air mendidih sangat tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan yeast. Jadi air suam tu ngam-ngam je untuk dia bertumbuh. Air sejuk pun tak sesuai. Okay. Yeast ni dia tumbuh pada suhu bilik. Macam mana suhu bilik? Macam sekarang ni. Tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Itu suhu yang sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisma. Sebab tu dalam freezer, kenapa kita boleh simpan bahan makanan? Sebab mikroorganisma tak boleh hidup dalam tempat yang sejuk. Kalau yang bahagian bawah, petai ada 2 pintu tu, kalau bawah tu dia melambatkan yang tempat pendinginan tu, yang bawah tu dia hanya melambatkan mikroorganisma bertumbuh. Tetapi kalau dalam freezer yang atas tu, dia akan membunuh mikroorganisma. Simpanlah berapa lama pun tak bentuk akan beku. Bila beku, memang makanan tu akan tahan lama. Tapi bila makanan kita simpan dalam pendinginan yang bawah tu, dia boleh memanjangkan jangka hayat dia, tetapi lama-lama dia akan tumbuh juga mikroorganisma. Okay? Sebab mikroorganisma ni dia tak akan hidup kalau suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Okay, apa kegunaan lain yeast? Membuat tempe, membuat tapai. Itu je. Dalam buku teks ada. Okay. Kesimpulan. Jadi apa yang kita nak kesimpulkan selepas kita buat eksperimen ini? Mikroorganisma bernafas. Itu sahaja. Okey, yang ini pula menunjukkan mikroorganisma bertumbuh. Bertumbuh tu maknanya beranak, menambah-nambah.
Okey. Now, ini jadual. Jadual lagi senang. Bila dia beri jadual, automatically yang pertama ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang bawah, pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dimanipulasi adalah berbeza. Kenapa kita kata dia berbeza? Sebab hari tu berbeza. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Kenapa kita kata luas tompok hitam tu bergerak balas? Sebab dia bergantung kepada bilangan hari. Lagi banyak hari, lagi besarlah luas tompok dia. Itu yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang sama? Nak kita tengok apa yang sama. Okey, dimanipulasi, kalau kita perhatikan dalam jadual, dia hanya tulis hari. Okey, untuk sain kita perlu letak parameter dia. Parameter tu contohnya apa hari. Dia tak boleh sebut hari je. Macam kalau kamu sebut hari je, macam ayat tu tak lengkap. Parameter tu dia melengkapkan ayat itu. Jadi apa yang berubah dekat sini? Bilangan hari. Kita tak boleh sebut hari. Bilangan hari. Kita kena letakkan, ni kita panggil parameter untuk menjadikan ayat tu lebih tepat dalam istilah sains. Kita tak boleh ambil hari saja. Apa hari? Kita akan tulis bilangan hari. Apa yang bergerak balas? Luas tompok hitam. Pada permukaan roti ataupun biasanya kita hanya ambil yang ada dalam jadual ni sahaja pun tak ada masalah. Itu sepatutnya kita ambil je dalam ayat ni. Kalau ayat dia dah panjang-panjang, tak ada, untuk pemboleh ubah bergerak balas, dia biasanya jarang minta parameter sebab ayat dia lebih panjang. Dia biasanya pemboleh ubah dimanipulasi tu yang perlu kita tekankan parameter dia, bilangan hari, kalau macam suhu, apa suhu macam tu. Kalau suhu tak ada, dia ada istilah dia macam jisim, saiz jisim, berat jisim, panjang jisim. Itu maksudnya parameter. Sebelum kita apa yang kita nak sukat dia. Okey, dimalarkan. Kenapa dia kata suhu sekeliling? Sebab roti itu dibiarkan pada suhu yang sekeliling. Dua roti itu dibiarkan di tempat yang sama, iaitu jadi apa yang dimalarkan, apa yang sama? Suhu sekeliling. Okey, apa yang kita nak perhatikan? Apa pemerhatian? Pemerhatian apa yang kamu nampak? Pemerhatian ni, okey, kalau tanya pemerhatian berdasarkan jadual, kita tengok pemboleh ubah bergerak balas. Kalau ditanya pemerhatian, kita tengok pemboleh ubah bergerak balas. Itu yang kita jawab. Jadi apakah pemerhatian? Bilangan tompok hitam semakin bertambah. Jadi kalau pemerhatian berdasarkan jadual, kita jawab ikut pemboleh ubah bergerak balas. Itu yang perlu kita jawab. Itu untuk pemerhatian. Kenapa kamu kata bilangan tompok itu semakin bertambah? Kenapa? Sebab mikroorganisma bertumbuh. Ramalkan luas. Okey, pada hari ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ke-8 sini. Kalau kamu perasan, untuk ramalkan luas ni, ini nombor di 1, sifar 1, 3, 6, 10, 15, 21. Apa yang kamu nampak? Pola nombor dia. Kalau kamu perasan, sifar ke-1 dia naik 1, 1 ke 3 dia naik 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Jadi agaknya lepas ni 7. Jadi berapakah luas tompok hari ke-8? 21 tambah 7, 28, atau lebih besar dari 28. Jadi ini jawapan dalam buku aktiviti. Okey, tapi kalau dalam skema pemakahan,
Sebab dia dah beri dah pola nombor. Kamu perlu jawab nilai dia adalah 28. Sebab pola nombor yang diberi tu dah menunjukkan luas dia tu, penambahan tu nilai yang tetap. Jadi kita tak boleh sebut lebih daripada 21. Itu tak betul. Okey, bila ramalkan ni jawapan dia kena state satu nombor 28 cm per segi. Tak boleh sebut lebih 21 kurang 30, tak mau. Okey. Ada waktu yang kita akan tulis lebih ataupun kurang, tapi untuk yang atas ni sebab dia dah diberi satu pola nombor yang tetap, dia akan menaik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi nilai jawapan yang tepat adalah 28. Jadi apa kesimpulannya? Mikroorganisma bertumbuh. Itu kesimpulan dia berdasarkan tajuk tadi. Okey, ini pun tengok murid A diguna apa tu? Ni pun salah. Dia juga yang salah, mikroskop. Kalau yang ini kita panggil kanta tangan ataupun kanta pembesar. Apakah kegunaan alat tersebut? Untuk melihat organisma. Ada juga, bolehlah juga hidupan seni. Okey, tapi sebab kita sekarang ni tajuk mikroorganisma, gunakan istilah mikroorganisma. Okey, mikroorganisma apa yang hanya boleh kita melihat menggunakan mikroskop? Dia nak nama mikroorganisma. Ada juga jawab contoh. Mikroorganisma pertama adalah protozoa. Yang boleh kita melihat melalui kanta pembesar adalah fungi. Dia nak mikroorganisma, bukan contoh mikroorganisma. Nombor 4, Kokmen mengambil sebikat air dalam kolam terbiar. Dia ingin melihat mikroorganisma. Jadi bila kita nak melihat mikroorganisma, kita tak guna teleskop. Teleskop ni untuk melihat objek yang jauh di angkasa lepas. Kita mestilah menggunakan mikroskop. Bila kamu tanda right pada mikroskop, jawablah kenapa guna mikroskop. Ini ada jawab dia tanda mikroskop, dia jawab sebab teleskop boleh melihat benda yang jauh. Salah. Kita kena jawab mengapa tu berdasarkan tanda yang kita tanda. Contohnya kita tanda mikroskop. Kenapa kita guna mikroskop? Mikroskop digunakan untuk melihat objek seni. Jangan tanda mikroskop tapi jawab teleskop. Okey, kita jawab kenapa kita tanda mikroskop. Itu sepatutnya. Okey, mikroorganisma adalah benda hidup. Mana kamu tahu mikroorganisma benda hidup? Okey, sebab dia, penyokong dia. Sebab mikroorganisma menjalani proses hidup seperti bernafas, bertumbuh dan bergerak. Sebab tu kita panggil mikroorganisma ialah benda hidup. Kesimpulan. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Mikroorganisma ialah benda hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab tu kita menggunakan mikroskop dan kanta pembesar. Okey, yang ini kesan-kesan buruk. Yang ini sakit perut ni kenapa? Keracunan makanan. Yang ini kenapa? Penyakit. Yang ini kenapa berubah rupa? Merosakkan makanan. Sebab makanan tu rosak. Itu maknanya cara menjawab kenapa kesan-kesan buruk. Yang ini perobotan gigi. Okey, yang ini dia nak namakan mikroorganisma, bukan salin balik penghasilan antibiotik tempe. Penghasilan antibiotik dihasilkan oleh mikroorganisma fungi. Kalau tempe dihasilkan oleh fungi. Baja organik pula dihasilkan oleh mikroorganisma bakteria dan fungi. Manakala yogurt dihasilkan oleh bakteria. Dan last sekali, macam mana kita nak mencegah penyakit? Ada yang jawab sebiji macam skema. Cikgu tak tahu lah mana dia dapat. Okay, cikgu harap dia buat sendiri. Jangan dia meniru. Sebab bila kita buat sendiri, kita lebih faham. Kalau kita meniru, kita tak faham apa yang kita buat.
Okey, ini air masak. Jadi apakah langkah mencegah dia? Kenapa perlu kita masak air? Didihkan air sebelum minum ataupun kita masak air sebelum minum. Yang ini basuh tangan sebelum mengendalikan makanan. Yang ini dia bersin ni, apa dia buat? Tutup mulut dan hidung dengan sapu tangan semasa bersin dan batuk. Yang ini tidak berkongsi peralatan peribadi. Okey, ini ada kata kelambu, nyamuk. Apa fungsi dia ni sebenarnya? Kuarantin pesakit yang menghidap penyakit menjangkit. Ini dekat hospital, bukan dekat rumah. Dan last, membalut luka. Makna luka kita tu tak boleh dibiarkan terbuka. Kalau luka kecil tak ada masalah, buat luka besar kita kena balut supaya kuman-kuman tu tidak merebak ke tempat lain ataupun berjangkit dengan orang lain. Okay. Jadi lepas ni, untuk minggu ni nanti kalau cikgu bagi latihan, mohon bertanya. Okay. Dan tolong hantar. Kenapa pentingnya hantar? Bila kamu hantar, bila cikgu tanda, cikgu tahu apa yang kamu tak faham, apa yang kamu faham, apa yang boleh kamu buat, apa yang kamu tak boleh buat. Okay. Jadi kita jumpa lagi dalam minggu ni, insya-Allah. Terima kasih.